yang telah pun dijanjikan awal tadi. Hari ini sebenarnya peluang untuk anda penonton-penonton wanita hari ini untuk mengetahui antara manfaat-manfaat yang bakal anda peroleh dan boleh anda perolehi apabila anda mungkin ditimpa musibah kehilangan orang tersayang, dan bagaimana sebenarnya keprihatinan perkeso ini dalam membantu rakyat Malaysia dan golongan wanita khususnya sebenarnya. Tanpa kita berlengahkan masa lagi, apa kata kita terus kenalkan panel-panel dan tetamu kita yang telah pun berada dalam talian ketika ini, iaitu yang pertama iaitu Datuk Seri Dr. Muhammad Azman bin Datuk Aziz Muhammad selaku Ketua Eksekutif Perkeso. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dan selain daripada Datuk Seri, kita juga bersama dengan dua tetamu wanita kita iaitu Puan Nur Azila bin Borah Nordin, salah seorang penerima faedah daripada Perkeso, dan juga Puan Rusnija Ridwan, juga penerima faedah Perkeso. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Selamat Datuk Seri, kami di studio ni sebenarnya nak ucapkan terima kasih juga kepada Perkeso. Selain daripada tetamu-tetamu kita di studio, saya kira ramai juga dalam kalangan rakan-rakan kita dan ahli keluarga kami sebenarnya yang turut sama telah pun mendapat pelbagai manfaat yang telah pun diberikan oleh Perkeso dalam tempoh pandemik ini. Terima kasih banyak kepada Perkeso. Betul. Selain daripada itu, ramai juga yang nanti-nanti selepas kita wawarkan yang hari ini kita akan bersama dengan Perkeso. Ramai yang nak tahu antara manfaat kerana mereka kurang pengetahuan dan dedahan mengenai bagaimana untuk mendapatkan ataupun bagaimana untuk memohon faedah-faedah daripada Perkeso ini. Okey, tapi Datuk Seri dan juga tetamu-tetamu kita dalam talian ketika ini, sebelum kita nak berbincang dengan lebih lanjut lagi tentang apakah sebenarnya keprihatinan Perkeso ini terhadap wanita, kita dengarkan dahulu laporan yang telah pun disediakan oleh rakan wartawan kami, Ain. Silakan. Kemalangan atau menghidapi sebarang penyakit adalah perkara yang tidak boleh dijangka. Ianya boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira masa mahupun tempat. Menyedari akan hakikat ini, kepentingan mencarum dengan Perkeso dapat dilihat dengan jelas. Kini kepentingan ini bukan sahaja dapat diperoleh bagi pekerja yang digaji majikan, namun inisiatif baru telah diperkenalkan iaitu dapat membantu usahawan wanita dan wanita yang bekerja sendiri. Ini kerana mereka yang melakukan apa sahaja pekerjaan secara sendiri perlu sedar tentang kepentingan mencarum kerana ia secara tidak langsung dapat membela nasib mereka sekiranya berlaku musibah atau kemalangan. Tambahan pula, kini dengan adanya cabaran pandemik COVID-19 yang mengubah gaya hidup manusia di seluruh dunia dan ramai individu yang kehilangan pekerjaan. Oleh sebab itu, bilangan mereka yang bekerja sendiri juga semakin meningkat. Justru dapat kita lihat perlindungan ini adalah sebagai langkah awal atau persiapan jika berhadapan dengan kejadian yang tidak diingini. Namun persoalannya, sejauh manakah kesedaran tentang pentingnya caruman Perkeso dan apakah manfaat yang dapat diperoleh bagi para pencarum? Soalan yang kita nak tanyakan kepada anda penonton-penonton. Orang kata tepuk dada tanya selera. Sejauh mana kita ni sebenarnya tahu tentang apakah manfaat-manfaat yang diberikan oleh Perkeso? Saya nak bagi tahu sesuatu, Fatin. Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Yang mana saya sendiri positif COVID pada bulan puasa yang lalu, dan saya juga antara penerima faedah daripada Perkeso. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Perkeso, yang mana mungkin ramai orang tak tahu sebenarnya, tapi itu antara manfaat-manfaat yang diberikan oleh Perkeso. Jadi Fatin nak mulakan soalan pertama? Boleh. Kita nak mulakan dengan Datuk Seri terlebih dahulu. Seperti mana yang kita tahu, baru-baru ini Perdana Menteri kita telah mengumumkan antara pakej rancangan ekonomi baru dan pakej perlindungan ataupun pemulih ini sekali lagi diberi amanah kepada Perkeso dalam memberi bantuan dan juga inisiatif kepada masyarakat kita, rakyat-rakyat yang terkesan, mungkin kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Untuk pertama sekali, Datuk Seri mungkin boleh kongsikan apa antara bantuan-bantuan kerajaan yang boleh rakyat manfaatkan dengan mohon dari Perkeso. Adakah sebarang bantuan atau inisiatif khas untuk khususnya wanita? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarlah saya berkongsi secara umum dan saya memulakan lebih dalam keadaan situasi semasa di mana kita menghadapi pandemik COVID-19. Jika kita lihat dari segi pengumuman pakej rancangan ekonomi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 16 Mac tahun 2020 sehingga yang terkini iaitu
pengumuman pemulih pada 28 Jun 2021, banyak inisiatif yang telah dipertanggungjawabkan kepada Pekeso. Kalau kita nak senaraikan, biarlah saya senaraikan semua, tapi kita tumpukan kepada apa sebenarnya hak dan juga para wanita perlu tahu akan apa yang perlu mereka ataupun apa yang boleh diperoleh. Jika kita lihat bermula dengan subsidi upah, penjana kerjaya, penjana gig, SPS prihatin wanita, program pengekalan pekerjaan bagi mereka yang hilang pekerjaan, SIP, sistem insurans pekerjaan, prihatin, program perantisan, SPS lindung. Banyak sebenarnya yang telah dipertanggungjawabkan. Di samping itu, kita juga banyak melaksanakan beberapa pendekatan yang telah kita laksanakan sebelum ini dalam kita mengadaptasi dalam COVID. Contohnya pelindungan individu yang bekerja daripada rumah. Mungkin ramai wanita yang terkesan. Dan faedah perdana kerja kepada kes COVID-19, yang mana kes COVID ataupun COVID ini juga dianggapkan sebagai satu perkara yang boleh diterima sebagai bencana kerja. Program saringan Pekeso kepada semua pekerja dan pekerja asing. Dan tidak terkecuali adalah skuad Pekeso Prihatin yang mana kita ini melaksanakan pendekatan membantu pencarum penerima faedah secara proaktif. Jadi ini adalah antara perkara-perkara ataupun inisiatif-inisiatif tanggungjawab yang dilaksanakan. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan banyak memberi manfaat kepada kaum wanita di luar sana. Ya, Datuk Sri, daripada apa yang Datuk Sri kongsikan tadi, jelas kita lihat ada banyak manfaat yang diberikan oleh Pekeso ini kepada rakyat dan juga wanita khususnya. Tetapi kalau kita nak berbalik pula kepada pelanjutan bantuan PSU 4.0 ini, Datuk Sri, kalau kita lihat tak dinafikan ia merupakan antara program bantuan yang sememangnya begitu dinantikan kerana ia sebenarnya bermatlamat untuk membantu majikan dan juga pekerja. Namun subsidi ini hanya disalurkan kepada majikan, tidak kepada pekerja. Mengapa, Datuk Sri? Adakah matlamat yang disasarkan setakat ini telah pun tercapai? Kalau kita lihat, kita harus faham bahawa program subsidi upah ini adalah pendekatan serampago mata. Pertamanya membantu kelangsungan ekonomi majikan. Yang mana kerajaan melalui Pekeso membantu majikan untuk mengekalkan pekerja, di mana bantuan diberi untuk majikan memastikan bahawa pekerja ini tidak dibuang. Jadi sedikit bantuan subsidi upah disampaikan melalui majikan untuk pekerja. Ini matlamat pertama. Yang kedua, kita melihat kepada bagaimana majikan ini tidak terbeban, terkesan dalam keadaan pandemik ini, di mana mereka perlu mengeluarkan perbelanjaan sendiri keseluruhan untuk memastikan bahawa pekerja tidak dibuang. Kalau kita lihat dari segi keberkesanan, daripada subsidi upah 1.0, 2.0, 3.0 dan yang terkini di bawah pemulih yang telah diumumkan 4.0, kerajaan telah membelanjakan hampir 15.8 bilion ringgit, yang mana ramai ataupun sebanyak 336,604 majikan yang telah mendapat faedah, yang memberi kesan ataupun mengekalkan pekerjaan, di mana pekerja yang dapat dibantu adalah sekitar 2.76 juta. Jadi kita dapat lihat bahawa program subsidi upah ini sangat membantu majikan untuk teruskan kesenambungan perniagaan mereka dan dapat pastikan bahawa pekerja tidak dibuang kerja dan dapat terus kekal bekerja walaupun ada sedikit pengurangan dari segi gaji, masa bekerja dan sebagainya. Tapi inilah kesan dan hasil daripada pendekatan ataupun daripada inisiatif subsidi upah ini. Datuk Sri, daripada perkongsian Datuk Sri itu tadi, kita tahu bahawa selain daripada pakej rangsangan yang disalurkan oleh kerajaan kepada Pekeso, kita tahu dalam ketika ini ramai yang terkesan. Kita mungkin melalui badai yang sama tetapi kapal kita itu berbeza-beza. Mungkin Datuk Sri boleh kongsikan juga apakah antara lain Pekeso juga turut mempunyai inisiatif ataupun bantuan lain yang juga turut boleh disalurkan kepada rakyat Malaysia dalam mereka mendepani keadaan ketika pandemik ini, Datuk Sri? Sebenarnya banyak. Kalau kita lihat dalam kita melihat kepada selain daripada bantuan subsidi upah, jika kata majikan ini tidak dapat meneruskan perniagaan dan pekerja terpaksa diberhentikan, kita mempunyai faedah di bawah sistem insurans pekerjaan, iaitu kita akan memberi bantuan allowance mencari pekerjaan, di mana di sini kerajaan juga telah menyediakan peruntukan sebanyak 150 juta
Sebelum ini yang mana jika mereka hilang kerja, mereka hanya dibantu selama 6 bulan. Tetapi pengumuman ini dan alokasi daripada kerajaan sebanyak 150 juta, ia telah dipanjangkan daripada tempoh 6 bulan ke 9 bulan. Bermakna jika mereka tidak dapat kerja selama 9 bulan, mereka akan dibantu. Ini yang pertama. Yang kedua, di samping itu juga dalam proses melihat kepada mereka yang hilang pekerjaan, mereka juga akan dibantu untuk dilatih sama ada reskilling, upskilling untuk mendapat pekerjaan baru yang telah dikongsi sebentar tadi melalui portal yang kita ada iaitu My Future Job, yang mana kita akan pastikan bahawa jika subsidi upah tidak berjaya, di mana majikan terpaksa menutup atau mengecilkan perniagaan, kita ada alternatif yang mana kita menyediakan sistem insurans pekerjaan dan seterusnya mereka dibantu. Di samping itu banyak lagi perkara-perkara yang boleh saya kongsikan kalau kita melihat bagi mereka yang bekerja sendiri. Bermula dengan SPS SPS Prihatin, SPS Lindung, untuk wanita khasnya SPS Prihatin Wanita. Jadi banyak sebenarnya inisiatif-inisiatif yang disediakan dalam kita membantu masyarakat secara umum dan wanita secara khasnya. Baik, Datuk Seri, tadi apa senario yang Datuk Seri kongsikan? Mereka yang mungkin dalam keadaan pandemik ini kehilangan kerja ataupun pengurangan gaji daripada majikan, dan Perkeso sendiri telah menyediakan pelbagai program untuk perlindungan khas buat mereka ini. Tapi untuk mereka yang bukan dalam caruman Perkeso, ada tak sebarang program untuk mereka? Jika kita lihat di dalam pengumuman yang terkini di bawah pemulis oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebenarnya kerajaan telah menyediakan peruntukan untuk membantu bagi mereka yang bukan pencarum. Contohnya mereka yang school leavers ataupun mereka yang lepasan sekolah, lepasan universiti, bagi mereka yang penganggur tegar selama 6 bulan, ataupun mereka yang bekas banduan dan sebagainya, di mana disediakan insentif untuk membantu mereka melalui proses carian pekerjaan, tetapi mereka perlu mendaftar di bawah My Future Job dan mereka akan diberi sedikit bantuan jika mereka menghadiri sekurang-kurangnya 3 interview ataupun 3 temu duga, dan jika mereka mendapat pekerjaan, mereka juga akan dibantu dengan sedikit bayaran insentif sebanyak RM400. Jadi bukan hanya kepada pencarum ataupun kepada mereka yang telah mendaftar di bawah sistem insurans pekerjaan, bagi mereka yang di luar sana walaupun mereka bukan pencarum, ada bantuan yang telah disediakan di dalam pengumuman yang terkini di bawah pemulis. Okey. Dan saya sebenarnya nak kongsikan juga kepada penonton-penonton. Kita betul hari ini dapat bersama dengan Datuk Seri, dan seperti biasa, kalau mungkin anda ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan, anda boleh terus kongsikan di laman sesawan Facebook kita di www.facebook.com/WHITV3. Okey, kita nak tanyakan soalan sebenarnya kepada Puan Rosnija sendiri, yang sebenarnya Puan Rosnija pun kabarnya kehilangan pekerjaan. Puan Rosnija okey ke tu? Ya, saya okey. Alhamdulillah. Kalau kita lihat pandemik ini bukan saja telah mengorbankan banyak nyawa, tetapi dia memang melumpuhkan ekonomi negara juga. Mungkin Puan Nija boleh kongsikan apakah manfaat yang diterima oleh Puan Nija sendiri, yang mana Puan Nija mendapat bantuan daripada Perkeso. Okey. So sebenarnya mengenai faedah ni, saya dapat tahu daripada salah seorang rakan kerja juga, sebab dia pun turut kehilangan pekerjaan. Jadi bila saya tahu yang pihak Perkeso ada menyediakan faedah ini, so saya terus menghubungi pihak Perkeso untuk mengetahui lebih lanjut faedah-faedah ini apa yang memberi kebaikan kepada saya setelah saya kehilangan pekerjaan. Okey. Kalau kita lihat sini Fatin, Perkeso sendiri sudah menerima sejumlah 129,022 tuntutan permohonan faedah kehilangan pekerjaan dari 18 Mac 2021 sehingga 4 Julai 2021. Dan Puan Rosnija itu tadi merupakan salah seorang daripada penerima faedah tersebut. Bukan Puan Rosnija saja, saya juga salah seorang penerima manfaat SIP, Datuk Seri. Terima kasih kepada Perkeso. Baik, untuk kalau kita tahu SIP kan bukan sahaja memberi allowance bulanan selama 6 bulan, tetapi selain memberi juga program ataupun membantu dalam mencari pekerja. Pengalaman Puan sendiri selama 6 bulan tu bagaimana? Okey, pengalaman saya ni sebenarnya sangat-sangat berterima kasih juga kepada pihak Perkeso kerana membantu saya dari segi pekerjaan, sebab saya juga telah mendaftar di My Future Job untuk mencari pekerjaan.
So sekarang ni saya telah bekerja selama 6 bulan menganggur dan salah satunya My Pecerjuk ni memberi banyak pekerjaan yang saya terima, cuma saya baru hanya diterima bekerja pada bulan Julai ni. Alhamdulillah. Itu pengalaman daripada Puan Nija sendiri yang turut menerima manfaat dan juga faedah daripada Perkeso. Kita juga sebenarnya bersama dengan Puan Nur Azila seperti yang telah pun kita perkenalkan di awal tadi, yang mana Puan Nur Azila juga penerima faedah Perkeso ini, tetapi mungkin kisah dan juga cerita Puan Azila ni berbeza. Dan salam takziah juga daripada kami di Wanita Hari ini atas kehilangan suami Puan Nur Azila, dan kabarnya Puan Nur Azila juga merupakan seorang bekas pesakit COVID stage 4. Puan Nur Azila, betul ya? Boleh Puan Nur Azila unmute-kan di komputer tu? Tekan yang gambar mikrofon tu. Saya sebenarnya bekas pesakit COVID tahap 4. Dan sebenarnya saya, suami dan anak ibu saya disahkan positif pada 18 tahun lalu. Suami saya disahkan tahap 2 dan beliau tidak dapat diselamatkan. Beliau meninggal pada 2 Jun lalu. Dan dengan itu kami telah sebenarnya sempat ikut bergantung. Puan Zila, mungkin ramai orang yang tak tahu itu kisah di sebalik Puan Zila sendiri, kehilangan suami akibat COVID-19, dan kini Puan Azila dan juga anak juga sedang melalui proses penyembuhannya di rumah. Tetapi kabarnya ini kita lihat hero kita tampil, iaitu Perkeso tampil untuk menghulurkan bantuan. Mungkin Puan Zila boleh kongsikanlah juga kepada penonton-penonton kita yang ketika ini mengalami masalah yang sama tapi tak tahu bagaimana nak melalui proses ini, bagaimana sebenarnya Perkeso sendiri telah membantu puan untuk melalui proses ataupun berhadapan dengan situasi sekarang ini. Sebenarnya sebelum ini saya pun saya ada baca di media sosial pasal Perkeso ni. Dan banyak mereka telah memberikan bantuan kepada bila menghilangkan pekerjaan, kehilangan keluarga. Tapi sebelum ni saya memang setakat baca je lah. Tapi setelah saya alami sendiri, baru saya tahu apa yang Perkeso telah selalu kepada saya. Utamanya semasa arwah meninggal, Perkeso telah memberi syahadat kematian. Dan saya juga dapat tahu Perkeso akan memberi penakat pada setiap bulan untuk meringankan beban saya lah, kerana saya seorang suri rumah dan saya ada penakat. Mendapat khairat kematian dan juga Perkeso bakal memberikan penakat. Itu kita akan tanya kepada Datuk Seri sebentar lagi, Fatin. Silakan. Tapi saya suka nak tanya kepada Puan Azila sendiri. Sebelum mendapat tahu perkabaran ini, sebelum ini pernah ke Puan Azila didedahkan dengan peranan-peranan Perkeso ini, terutamanya mengenai faedah pencen penakat dan juga faedah pengurusan mayat? Sebelum ni, macam saya cakap tadi, saya tak baca di media sosial tentang apa yang Perkeso sediakan. Itulah tak pernah ambil berat kan. Tapi bila dah terkena macam ni, baru saya ambil tahu, berprihatin dengan apa yang terjadi. Itulah apa yang saya harap, apa yang Perkeso selalukan nanti supaya saya dapat meringankan masalah saya dan bebanan saya lah. Untuk bila saya ada anak kan, saya ada pendapatan. Saya harap apa yang Perkeso selalukan kepada saya nanti dapatlah meringankan masalah saya. InsyaAllah. Dan kita lihat bantuan yang diberikan oleh Perkeso ini secara tak langsung dapat membantu kedua-dua tetamu kita itu tadi untuk meneruskan kelangsungan hidup. Datuk Seri, kalau boleh kita ulas juga sebenarnya Datuk Seri, mungkin ramai dalam kalangan masyarakat ataupun penonton-penonton kita ni, kadang-kadang kita ni kalau kita tak, orang kata tak terantuk, dah terantuk baru kita tak terantuk kita tak tergadah. Kadang-kadang kita tak tahu daripada mana sebenarnya kita nak mendapat maklumat ataupun sumber tu. Beruntung Puan Nur Azila dan juga Puan Nija ada rakan-rakan, ada individu
individu yang membantu mereka untuk memberi informasi. Tapi mungkin ada dalam kalangan penonton ni yang tak tahu langsung sebenarnya, oh rupanya ada perkeso berikan khairat kematian, ada pencen penangkap ini. Bagaimana kita nak war-warkan kepada penonton kita bahawa sebenarnya banyak sangat manfaat yang boleh diperoleh penonton melalui perkeso ini sendiri? Terima kasih. Sebenarnya banyak yang telah kita lakukan dengan pendekatan kita melihat kepada berjumpa dengan banyak pihak, sama ada melalui media massa dan sebagainya, untuk kita mewar-warkan sebenarnya faedah perkeso, skim perkeso, dan banyak juga yang telah kita tambah baik dengan even kita masuk sampai ke peringkat kampung, berjumpa ketua kampung, berjumpa tok imam, ke rumah panjang dan sebagainya, banyak sebenarnya. Tapi masalahnya ramai di antara kita ni mungkin tidak lagi memahami sebenarnya apa fungsi perkeso. Jadi kita lihat dalam kedua-dua kes yang dapat kita kongsi bersama pada hari ini, Puan Rusnija dengan Puan Kazrin. Puan Rusnija mendapat maklumat daripada kawan. Puan Kazrin, saya percaya atas dasar ataupun disebabkan ramai yang tidak tahu, sebab itu perkeso telah menubuhkan skuad perkeso prihatin. Pada hari ini, kalau kita dapat saja maklumat, contohnya dalam pandemik COVID-19, ada kematian, kita akan dapatkan nombor IC dan kita terus maknanya melihat kepada database kita ataupun di dalam rekod kita. Inilah antara pendekatan yang mana kita telah dapat kenal pasti hampir 187 kematian yang mempunyai caruman, hampir 4,892 kes yang dibayar hilang upaya sementara. Jadi ini pendekatan yang bagi saya mungkin yang terbaik yang boleh kita lakukan. Sebab tu kita dalam melihat penambahbaikan, mungkin kita nak adakan kerjasama dengan banyak stakeholders untuk kita mendapat maklumat, misalnya contohnya kematian. Sebab kalau kemalangan, pencari nafkah tu masih ada, tetapi kalau kata kematian, pencari nafkah masih ada, jadi kita perlu membantu keluarga. Sebab itu yang skuad perkeso prihatin ni adalah satu pendekatan bagi saya yang sangat efektif, yang mana kita boleh membantu untuk kita menghantar pegawai kepada mana-mana individu ataupun balu yang kehilangan suami, kematian suami dan sebagainya. Dan kadang-kadang dalam ada situasi ibu dan ayah yang meninggal, anak tidak ada apa-apa bantuan, yang mana juga perlu dibantu. Jadi banyak pendekatan telah dilakukan dan kita akan tambah baik untuk kita memastikan bahawa setiap masyarakat di luar sana, terutamanya wanita, tahu akan hak mereka di bawah pelindungan keselamatan sosial ini. Jadi ini antara satu pendekatan yang diadakan pada hari ini. Jadi kalau boleh, mungkin kita perbanyakkan lagi pencerahan di dalam wanita hari ini, sebab mungkin ramai wanita di sana, di luar sana yang tidak mengetahui. Jadi boleh kita berkongsi dengan lebih ramai wanita lagi untuk mereka mengetahui hak mereka. Datuk Seri, tadi sambil Datuk Seri bercakap, saya sempat berkongsi dengan Fatin antara komen-komen yang diajukan, ditanyakan di Facebook kita. Ramai juga yang bertanya soalan dan ada juga yang telah pun dijawab oleh pihak Datuk Seri dari Perkeso. Dan ini antara satu soalan sebelum kita nak pergi dengarkan pendapat orang ramai. Katanya daripada Rabahatun Zakaria, saya nak tanya, jika saya tidak bekerja lagi tapi saya pernah mencarum, adakah saya boleh mendapat bantuan daripada Perkeso? Itu antara soalannya, Datuk Seri. Okey, dia dua keadaan. Satu, kalau dia adalah merupakan pencarum, hilang pekerjaan, dia boleh mendapat faedah allowance mencari pekerjaan di bawah sistem insurans pekerjaan. Yang kedua, jika dia tidak bekerja lagi tetapi dia mempunyai caruman, kita mempunyai pengiraan 24 bulan dalam 40 bulan, sekurang-kurangnya 1/3 caruman. Ini yang ramai tak tahu. Wanita di luar sana pun mungkin tak tahu, sebab bagi saya dia menganggapkan bahawa suami dia telah berhenti kerja, tiba-tiba berlaku kematian yang bukan disebabkan bekerja sendiri dan sebagainya. Contohnya berlaku kematian disebabkan penyakit. Jika caruman dia cukup, walaupun selepas 5 tahun dia berhenti kerja, kalau caruman cukup, dia masih layak untuk faedah pengurusan jenazah, faedah pencen penakat dan beberapa faedah yang lain. Jadi ini yang ramai tak tahu. Mungkin mereka memikir telah berhenti kerja, di situ tamatlah hak mereka atau faedah mereka di bawah Perkeso. Tidak. Ada perbezaan. Jadi jika ada wanita di luar sana mungkin yang kehilangan suami disebabkan penyakit dan sebagainya, salurkan maklumat
jika mereka layak, mereka akan dibantu. Ini yang ramai tidak tahu. Okey. Datuk Sri, ini satu lagi soalan penting ini Datuk Sri daripada penonton kita. Kalau Fatin nak bacakan daripada Nur Laili tu tadi. Boleh. Nur Laili soalannya adalah bantuan yang boleh diperolehi daripada Perkeso bagi bekas pekerja yang terpaksa berhenti kerja kerana depression akibat tekanan dari pihak pengurusan. Bukan diberhentikan tapi inisiatif sendiri sebab tekanan. Disebabkan oleh pandemik ini, Datuk Sri. Sebenarnya mereka boleh hadir untuk memohon faedah allowance mencari pekerjaan EMP, di mana mereka sama ada diberhentikan ataupun mereka berhenti secara sukarela akibat mungkin tidak dapat meneruskan, majikan tidak dapat meneruskan perniagaan ataupun tekanan daripada majikan dan sebagainya. Mereka boleh membuat permohonan di bawah faedah sistem insurans pekerjaan ini. Memang ada disediakan, provided that dia telah mencukupi ataupun carumannya telah melepasi keperluan caruman yang telah ditetapkan. Baik. Okey. Kita dah dengar jelas dan lengkap daripada Datuk Sri. Okey, Datuk Sri. Mungkin Datuk Sri boleh beri juga antara pesanan-pesanan kepada penonton-penonton kita, Fatin. Apa sebenarnya yang perlu mereka ketahui, langkah-langkah yang perlu mereka lakukan dalam keadaan dan situasi sebegini jika mereka ingin mendapatkan bantuan daripada Perkeso khususnya? Okey, saya ingin berkongsi dan meminta wanita-wanita di luar sana, pertama, pastikan suami anda sebagai seorang pekerja, mereka telah didaftar dan dicarum. Kedua, bagi mereka yang mempunyai suami yang bekerja sendiri, terutamanya Grab Rider, Food Panda ataupun bekerja secara online dan sebagainya, galakkan suami untuk mendaftar dan mencarum, malang tidak berbau. Jadi banyak ingin saya kongsikan sebenarnya kes-kes ataupun keadaan-keadaan situasi yang mana bila suami meninggal, isteri menjadi ibu tunggal, anak kecil, isteri tidak bekerja. Jadi bantuan Perkeso inilah yang dapat membantu kesenambungan hidup. Yang ketiga, wanita di luar sana yang bekerja sendiri, kerajaan telah menyediakan insentif SPS Prihatin Wanita. Kerajaan bayar 70%. Puan-puan hanya perlu bayar 30% daftar, kerana kita pun tidak tahu sebagai seorang yang bekerja sendiri, mungkin kita menjadi pencari nafkah tonggak keluarga, apa-apa berlaku kepada kita dalam bekerja, keluarga akan dibantu. Jadi inilah sebenarnya mesej yang ingin saya kongsi yang perlu diketahui oleh semua wanita di luar sana. Okey. Baiklah, Datuk Sri. Baik, kita nak minta Puan Zila dan juga untuk kongsikan secara ringkas ni kepada penonton-penonton, apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang wanita khususnya apabila dalam keadaan-keadaan kita berhadapan dengan pandemik ni, apa yang perlu mereka lakukan jika mereka ditimpa musibah? Pesanan daripada Puan Zila. Saya sarankan untuk masa depan mungkin sedang daftarlah dan carumlah dengan Perkeso. Supaya apabila kita menjaga waris kita mendapat faedah daripada apa yang kita tinggalkan. Baiklah. Baik. Dengan kita boleh meringankan bebanan dosa. InsyaAllah. Sedikit daripada Puan Nija. Okey, pesanan saya kepada semua wanita di luar sana, jika anda telah kehilangan pekerjaan, anda bolehlah menghubungi pihak Perkeso untuk mengetahui lebih lanjut buat apa yang dia akan diterima jika anda telah kehilangan pekerjaan. Dan saya harap semua bagi wanita di sana jangan berputus asa, kuatkan semangat dan sentiasa berfikiran positif. Baik. Kita kongsikan sekali lagi berkenaan dengan Perkeso dengan kerjasama Microsoft dan Junior Achievement Malaysia yang menawarkan kepada para graduan dan pencari kerja untuk meningkatkan kemahiran digital dan sains data menerusi program kemahiran digital bagi kerjaya hari esok. 25,000 tempat menanti anda. Jadi dapatkan maklumat lanjut dan daftarkan diri anda di www.myfuturejobs.gov.my, upskilling, reskilling atau hubungi Caroline Perkeso di 1300 22 8000. InsyaAllah. Saya kira Datuk Sri, Puan Nija dan juga Puan Zila banyak berkongsi yang telah pun kita kongsikan kepada penonton-penonton. Rasanya macam tak cukup kan? Ada banyak lagi nak dikongsikan. InsyaAllah kita
kita insya-Allah ada rezeki kita berjumpa lagi. Kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Azman bin Datuk Aziz Muhammad selaku Ketua Eksekutif Perkeso. Juga terima kasih kepada Puan Nur Azila binti Borah Nordin selaku penerima faedah Perkeso, dan juga kepada Puan Rusnija binti Rizwan yang juga turut sama berkongsi pelbagai informasi dan juga orang kata sedikit tips dan manfaat lah kepada penonton-penonton kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kepada penonton-penonton kita juga, kita harapkan daripada perbincangan kita hari ini sedikit sebanyak dapat membuka mata dan juga minda anda penonton-penonton. Kalau mungkin bukan anda yang terkesan tetapi anda dah pun mendengar dan mendapat maklumat ini, mungkin boleh terus kongsikan kepada rakan-rakan anda. Sebarkan maklumat. Ya, dan sebenarnya kalau anda sedang menonton kami di Facebook ketika ini, anda boleh share perkongsian Facebook kita ini supaya ramai lagi yang boleh mendapat manfaat daripada apakah yang dikongsikan daripada Perkeso pada hari ini. Kami nak berhenti rehat seketika.